Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, pertamanya saya panjatkan rasa syukur kehadrat Allah SWT kerana pada malam ini kita dapat sama-sama di Parlimen Seri Gading ini untuk kita mendengar penerangan, dan dalam masa yang sama kita tahu bahawa kita akan berhadapan dengan pilihan raya umum yang ke-15. Dan Alhamdulillah malam ni walaupun kita tahu tadi angin, sekarang ni pun hujan tengah genyai-genyai, dan kita sudah memberikan maklum dan sudah mendapat sedikit maklumat bahawa memang kita akan berhadapan dengan suasana musim tengkujuh ini. Dan walau bagaimanapun kita tahu bahawa sistem dalam negara kita demokrasi, di mana kita menggunakan suara dan juga undi daripada rakyat itu untuk menentukan kepimpinan kita. Walaupun kita tahu bahawa tempohnya masih sepatutnya ada lagi tempoh 1 tahun bagi penggal ini untuk kerajaan menamatkan satu sesi ataupun satu penggal pilihan raya umum yang ke-14 yang lalu. Jadi kalau kita lihat apa yang berlaku di sekitaran kita, hari ini saya ucap tahniahlah kepada amanah di Seri Gading dan Pakatan Harapan di Parlimen Seri Gading ini. Saya lihat semua orang dah bersemangat untuk berhadapan dengan pilihan raya. Walaupun dia tahu hujan genyai macam ni, tapi saya fikir dengan ruang yang penuh pada malam ini, dia memberikan gambaran kepada kita bahawa kita semua dalam Pakatan Harapan ini memang apa keadaan sekalipun, maka kita raikan proses demokrasi dalam negara kita. Kerana kita tahu bahawa Pakatan Harapan pernah diberi mandat oleh rakyat dalam pilihan raya umum yang lalu. Tetapi dalam mana-mana pilihan raya, kalau kita lihat dalam negara kita ini, satu kerajaan yang diberikan mandat, sepatutnya mandat itu kekal dalam tempoh 5 tahun. Tapi UMNO, Barisan Nasional ini dia tak sanggup untuk jadi pembangkang dalam tempoh 5 tahun. Kita dah biasa dah dalam tempoh itu sepatutnya kita menjadi semak dan imbang. Tapi UMNO tak sanggup dengan itu. Maka berlakulah langkah Sheraton di mana UMNO di dalam itu. Kadang-kadang UMNO ni dia kata dia tak terlibat dalam apa yang disebut sebagai langkah Sheraton, itu bukan tanggungjawab dia. Sebenarnya kerajaan Perikatan Nasional, kerajaan Barisan Nasional tak akan boleh berlaku kalau UMNO tidak mempunyai sikap itu. Kalau dia menghormati demokrasi dan kuasa rakyat yang diberikan kepada Pakatan Harapan. Sebab itu kadang-kadang kalau kita lihat UMNO hari ini dia dah ada slogan dia. Dan slogan dia adalah kestabilan dan kemakmuran. Memang kita lihat bahawa slogan itu seolah-olah baik. Dan saya yakin bahawa di Johor pun dia menyebut tentang kestabilan. Dan sebahagian daripada kita mungkin merasakan itu slogan yang baik. Tapi jangan kita lupa apa yang disebut oleh Saidina Ali. Dia menyebut tentang kalimatul haq urida bihil batil. Kalimah itu mungkin betul, tetapi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh UMNO sebenarnya yang menyebabkan negara kita tidak stabil. Sikap yang ditunjukkan oleh UMNO dan Barisan Nasional, model politik wang yang mereka lakukan, itulah yang menyebabkan kemakmuran dalam negara kita, kestabilan dalam negara kita sentiasa tergugat. Inilah yang dihadapi oleh rakyat ini. Tadi Datuk Mazlan ada menyebut tentang apa yang berlaku dalam suasana dan dalam institusi Felda itu sendiri. Tetapi bukan sahaja Felda. Kita boleh melihat bahawa masalah dalam negara kita ini pelbagai. Saya adalah pengerusi jawatan kuasa manifesto Pakatan Harapan. Dan antara asas dan teras kita membina manifesto Pakatan Harapan itu adalah dengan menilai apa masalah yang dihadapi oleh rakyat di Malaysia ini. Apa masalah, apa penyelesaian yang boleh kita buat. Dan insya-Allah seperti mana diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, insya-Allah Pakatan Harapan akan membentangkan tawaran mereka pada 20 hari bulan ini. Penyelesaian kepada masalah dalam negara kita. Kadang-kadang orang mengatakan, UMNO 60 tahun, dia tidak mengajar rakyat tentang bagaimana kerajaan itu melaksanakan tanggungjawab berdasarkan janji, berdasarkan manifesto, berdasarkan tawaran, berdasarkan iltizam. Dia tak ajar rakyat begitu. Sebab itu UMNO dalam setiap kali pilihan raya, dia menang pilihan raya, dia tak melaksanakan segala janji-janji dia kepada rakyat. Dan kalau boleh lepas pilihan raya, dia tutup janji-janji itu. Dia buat saja apa yang dia lakukan yang tidak dijanjikan, dan yang sebenarnya mereka memukiri janji. Ingat tak dulu kita ingat janji di Capati kan? Ini yang berlaku. Apa sebenarnya keinginan UMNO yang selalu dijanjikan? Kan selalu kita tengok UMNO kan,
Dari rakyat untuk rakyat. Hidup rakyat. Hidup Melayu. Apakah orang Melayu boleh hidup dalam suasana hari ini? Masalah-masalah di kalangan orang Melayu, terutamanya di Felda. Generasi-generasi Felda, bagaimana pendidikan mereka? 30 tahun Felda dibangunkan. Takkan tak ada industri baru untuk Felda itu? Bagaimana masa depan generasi seperti mana Datuk Mazlan sebut tadi? Takkan tak ada dirancang? Saya ambil satu contoh ya. Kami ini pimpinan dah mengata satu dunia. Biasanya siapa jadi pimpinan, dia biasa lihat perkembangan negara-negara lain yang maju. Kita boleh lihat banyak negara-negara membangunkan industrinya bukan sahaja di bandar-bandar, bukan sahaja di pinggir-pinggir bandar, tapi dia bangunkan industri-industri dia sehingga ke kawasan-kawasan luar bandar. Untuk apa? Untuk memastikan bahawa kawasan luar bandar juga adalah kawasan-kawasan yang maju. Untuk memastikan bahawa anak-anak di kawasan luar bandar tak semestinya semua berhijrah ke bandar sehingga meninggalkan ibu bapa mereka di luar-luar bandar. Sebenarnya ini boleh dirancang dalam negara kita tapi tak berlaku. Sebab itu bila saya merangka manifesto pertama rakan-rakan yang lain ini, bila cari masalah Malaysia ini, saya sebut sebenarnya semua tu masalah. Tak ada yang tak ada masalah. Sebut dengan saya. Mana yang tak ada masalah? Pendidikan anak-anak kita tak ada masalah. Ekonomi kita tak ada masalah. Sosial kita tak ada masalah. Harga barang kita lagi banyak masalah. Keperluan makanan kita masalah. Yang mana nak kita banggakan? Sebenarnya kita, dan ini adalah satu cabaran yang cukup besar bagi kita. Sebab itu apa yang kita sebut, ya betul, kestabilan, kemakmuran. Tapi politik Malaysia tidak stabil kerana amalan politik wang selama ini. Nak dapat kuasa mesti banyak wang. Jadi pemimpin akan berebut-rebut untuk lebih banyak wang. Saya kalau jadi pemimpin mesti ada banyak wang, lebih banyak daripada Datuk Mazlan. Datuk Mazlan kalau nak lawan saya, dia mesti lagi banyak wang dia untuk lawan saya. YB Aminul Huda pun kalau ada keinginan nak lawan, mesti lagi banyak wang. Dia dah lah besar, banyak lagi. Tadi dia ada sebut kan tentang yalah bekas CM tu dia handsome. Saya hutang lah dengan dia. Kalau dia datang Melaka saya ingat kata tu kan. Tadi yang lancarkan derma tadi nasib baik tak ada orang sakit jantung kat sini. Jadi maknanya jantung tuan-tuan tu kuat Jadi saya pun tak berani nak tanya betul tidak. Kan dia jawab betul kan sakit lagi dada kita kan. Hebat Tapi kalau malam ni tak boleh dapat 3,000 lancarkan 3 kali sampai tak balik-balik. Saya selagi belum, kalau pengurusi tak kata 3,000 tu kan saya tak berhenti sampai pukul 2. Jadi kalau kita lihat model politik itu takkan boleh selesai. Model politik wang adalah pemimpin itu mencari kekuasaan dengan wang itu. Mereka sama ada membeli pengaruh dalam parti mereka ataupun memberi pengaruh melalui wang, melalui rakyat itu. Ini takkan selesai. Kami pun pernah memimpin. Kami boleh tahu ada ruang, ada peluang. Tetapi cara politik sebegitu tidak akan dapat membantu. Dan tidak akan memberikan kemakmuran kepada sistem dalam negara kita. Sebab itu kita mesti berubah. Saya tahu rakyat di kalangan orang Melayu ada perubahan dalam pilihan raya umum yang lalu. Kita tahu bahawa majoriti rakyat Malaysia sudah menolak UMNO Barisan Nasional. Antara kejayaan terbesar Pakatan Harapan adalah berjaya membuktikan kepada rakyat Malaysia bahawa isu-isu yang melibatkan rasuah benar-benar berlaku, dibicarakan dalam mahkamah, boleh dibaca keputusan-keputusan mahkamah, keputusan-keputusan hakim, dan kita boleh melihat bahawa mereka yang bersalah itu diberikan hukuman seadil-adilnya sesuai dengan kesalahan yang mereka lakukan. Ini yang kita lakukan. Bagi kita bukan macam yang seperti mana yang disebutkan oleh Datuk Seri Zahid. Kalau Barisan Nasional kalah, bukan sahaja saya, tapi Tok Mat juga. Itu dalam kepala otak dia. Kita tidak begitu. Saya pernah jadi Ketua Menteri. Bukan tugas saya masa saya jadi Ketua Menteri nak congkil semua pemimpin-pemimpin UMNO, tak. Kalau ada yang terkait dengan undang-undang, biar undang-undang tentukan. Tapi bukan tugas kita nak membalas dendam, nak congkil satu-satu, nak buka fail satu-satu, nak cari mana tanah dia, mana isteri dia. Tak pernah.
Saya belum pernah jadi ketua menteri. Saya panggil pengarah tanah itu. Saya nak tengok mana tanah kosong negeri Melaka ini. Belum pernah sekali saya buat. Walaupun saya tahu ada yang buat kerja-kerja tu masa dia sebelum dia melompat itu. Ada yang buat kerja tu. Pengarah tanah jumpa saya. Dia kata ni, YB ni tanya saya, boleh tak dia nak tahu tanah-tanah kosong negeri Melaka ni? Saya ketua menteri, esko tanah. Saya tak pernah minta. Tak perlu kecuali ada keperluan. Ada sekali saya jumpa pegawai daerah. Saya nak buat satu projek ini yang dipanggil Kampung Pintar di Jasin. Kampung Pintar itu sekitar 30 ekar. Kita mahu dia dalam bentuk kampung, tetapi jaringan jalur lebar dia adalah antara yang terbaik. Syok lah kan? Duduk cara kampung, tetapi jaringan jalur lebar dia antara yang terbaik. Dia boleh sama ada berniaga, dia boleh sama ada bekerja, ataupun dia boleh sama ada melaksanakan pelbagai urusan-urusan pendidikan. Kalau dia guru, mungkin dia boleh mengajar. Sebab apa? Sebab walaupun dia kampung, tapi dia ada satu jaringan jalur lebar yang baik. Itu yang dipanggil sebagai Kampung Pintar. Saya cadang kepada Perdana Menteri, sudah bentangkan hasrat saya, bulan 6 tahun 2019. Itu yang saya tanya pegawai daerah, ada tak tanah sekitar 30 ekar yang kita boleh bangunkan Kampung Pintar? Pegawai daerah kata ada. Baru kita bangunkan. Baru kita rancang. Baru nak rancang 6 bulan 2020, bulan 3 dah kerajaan dah jatuh. Kata orang Melaka celaka betul. Tak apalah. Tetapi itu perancangan kita. Jadi kalau kita nak tengok tanah, bukan kita kata, oh mana tanah kosong. Kita nak rancang, tak. Kita mesti datang dengan perancangan kita dulu. Mesti apa yang kita nak buat. Baru kita susun di mana, apa keperluan kita. Bukan bila kita memimpin, oh kita buka bentang-bentang, sana kosong, ni sini kosong, tu boleh, ni boleh jual, yang tu boleh bagi. Tak ada, bukan begitu. Kita merancang tanah rakyat, tak mudah. Sebab kerajaan ini sebenarnya yang paling penting adalah inisiatif yang mahu kita buat kepada rakyat itu. Sebab itu kalau kita lihat dari segi kestabilan, dari segi kemakmuran ini, dia banyak bergantung kepada urusan kepimpinan ini. Sebab itu kalau kita lihat antara cabaran kita dalam Pakatan Harapan ini, kita sering disebut tentang apa? Tentang perpaduan ini. Kita seolah-olah Pakatan Harapan ini, terutamanya PAS paling menyerang kita. Dia kata dalam Pakatan Harapan ini ada komunis, dalam Pakatan Harapan ini ada apa lagi? Ada LGBT kan. Lepas tu ada orang yang banyak tak beriman, dia kata. Malah hati-hati nak masuk amanah ni kan, duduk amanah ni. Macam tu. Tempat dah tentu dalam Melaka. Kan? Jadi ini yang sebenarnya, itu bahasa orang netizen lah. Dia sebut. Ini sebenarnya yang dia gambarkan kepada kita. Tapi sebenarnya gambaran itu tidak betul. Saidina Ali selalu menyebut tentang ini. Sebenarnya kita bina perpaduan dalam Pakatan Harapan, dalam masyarakat, dalam negara kita, adalah politik kita berasaskan kepada nilai. Sebab itu kata Saidina Ali, orang Islam sesama orang Islam adalah saudara se-Islam. Dan orang manusia sesama manusia adalah saudara se-insan. Ini prinsip dia. Dulu Tok Guru Ni Aziz nak satukan rakyat Malaysia ni, apa dia buat? Dia kata kita semua ni daripada Adam. Adam daripada tanah. Jadi orang merasakan, oh kita semua saudara lah. Tok nenek kita dulu daripada satu. Kecuali kita percaya kita ni daripada monyet. Kita rasa kita tak saudara. Tapi kalau kita percaya bahawa kita adalah manusia daripada yang satu, semualah kita rasa kita saudara. Walaupun berbeza-beza kaum, berbeza agama, walaupun berbeza warna kulit. Sebab kaum tak boleh pilih. Ni Josh ya. Dia bukan pilih dia jadi Cina. Tu yang tu jerit-jerit tadi tu. Dia bukan pilih dia jadi Cina. Bangun-bangun dia dah Cina. Nak macam mana? Saya rasa kalau dia suruh pilih pun tak apa kaum dia pilih tu. Dia mesti nak hidung mancung, tinggi, segak kan. Muka pun putih-putih merah kan. Saya lupa engku. Dia nak jenis macam ni lah, yang mulia engku lah. Engku makna, anak macam tu. Jadi kaum bukan kita pilih. Kita bukan pilih jadi India, bukan pilih jadi Melayu, bukan pilihan kita jadi Cina. Jadi sepatutnya itu yang menjadi trust. Kita dah 60 tahun merdeka. Sepatutnya inilah yang memperkuatkan negara kita. Kerana kita ada kepelbagaian ini. Dan kita tak perlu bersaing.
antara satu kaum dengan satu kaum. Sebab apa? Sebab sepatutnya kemakmuran negara ini diberikan balik kepada rakyat, bukan kita bersaing antara satu dengan yang lain. Kalau kita mahu masyarakat ini ada yang tak terbela, dibela, maka pastikan ekonomi kita itu disalurkan kepada mereka. Masalah utama dalam negara kita adalah sistem penyampaian kita. Ya, kerajaan buat bajet, yang ni bagi 500 juta, yang ni 3 bilion, yang ni 2 bilion, yang ni dapat 100 juta. Masalah kita adalah sistem penyampaian kita. Ada kajian menunjukkan, terutamanya di kawasan-kawasan flat, di kawasan-kawasan bandar, 4 daripada 6 mereka yang sepatutnya menerima bantuan daripada kerajaan itu tak menerima bantuan itu. Dan 4 daripada 10 orang ini, mereka sebenarnya kadang-kadang malu untuk menerima, untuk beritahu bahawa mereka tak cukup makan, mereka tak terima bantuan dan sebagainya. Ini yang berlaku kepada rakyat kita. Macam sistem pendidikan kita, saya ambil satu contoh. Antara perkara penting dalam sistem pendidikan kita adalah guru. Guru kita, siapa jadi guru dia tahulah. Dah banyak lari daripada tajuk tugas guru adalah mengajar. Adalah membina keupayaan generasi kita. Itu tugas hakiki seorang guru. Tapi kadang-kadang kita boleh tengok, saya jadi ketua menteri, saya takkan benarkan kalau program saya, nak himpunkan guru, lepas tu sekejap anak murid pergi sana, tak jadi sekolah dia. Terutamanya sekolah-sekolah yang melibatkan institusi agama, banyak digunakan bagi tujuan politik. Saya tidak. Masa saya jadi ketua menteri exco saya tak payah ikut belakang saya. Kalau satu projek melibatkan pertanian, exco pertanian sajalah yang ikut. Kalau tidak, kita habis macam tu saja. Kerana apa? Kerana kononnya kita nak tunjuk, ini sistem kita. Tapi akhirnya yang melibatkan wang daripada rakyat itu sendiri. Sebab itu tugas pendidikan adalah perkara paling penting. Pengajaran itu. Dan di samping cabaran paling besar kita adalah kepada anak-anak kita. Ramai orang tak tahu dalam dunia ini, masalah paling utama dalam dunia ini bukan COVID-19. Punca kematian dalam dunia ini bukan penyakit. Bukan COVID-19, bukan sakit jantung, bukan diabetes. Bukan makan terlebih kopi tadi kan. Bukan tu. Bukan lebih kuat lah macam tadi tu. Tahya kuat ke tidak, tak tahu lah tu. Biasa sembang je tu. Kadang-kadang dia sembang tu, pijak ibu jari tengok gaut dia. Tapi masalah utama kematian dalam dunia adalah kelaparan. Dan kadang orang Malaysia kita kata, mana ada orang Malaysia ni lapar? Sebenarnya anak-anak kita banyak yang lapar. Mereka tak cukup keperluan daripada kehidupan. Sebab itu kalau kita tengok hampir 30%, 20% lebih anak-anak kita di peringkat kecil terlibat dengan masalah bantut ini. Kalau dulu kita tengok orang Jepun pendek-pendek kan. Pendek je orang Jepun. Kalau kampung ada orang pendek sangat tu, dia panggil Jepun lah tu. Tengok pemain-pemain bola Jepun, tengok orang Jepun hari ini. Jepun selesaikan masalah generasi bantut mereka dengan bantuan susu saja. Susu segar itu. Lama mereka ambil masa bangunkan balik generasi kita. Orang perempuan selalu terlibat dengan makanan. Dia tahu bila dia mengandung, ibu mesti dapat makanan sempurna untuk lahirkan generasi sempurna. Tetapi kita di Malaysia ini sebenarnya anak-anak kita banyak yang terlibat dengan kelaparan. Sebab itu bila terlibat dengan kelaparan, mereka akan makan apa saja yang boleh mengenyangkan perut mereka tanpa mengira sama ada dia menyelesaikan masalah kelaparan, masalah kehidupan dan seumpama. Baru dia datang dengan tadi penyakit-penyakit lain, muda-muda dah kencing manis. Ini sebenarnya isu-isu yang melibatkan keperluan dalam negara kita. Sebab itu anak kita, saya selalu sebut, masa saya jadi ketua menteri pun saya sebut, sebenarnya anak-anak kita dilahirkan semua ada kepintaran masing-masing. Kita bukan suruh anak kita semata-mata nak belajar 2 kali 5, 10, kan? 2 kali 2, 4, belajar membaca. Itu adalah perkara teras. Tetapi pada setiap anak itu ada kepintaran masing-masing. Kadang-kadang anak tu cerdik, boleh dapat ijazah. Tapi kalau dia nak naik bangunan, nak kerja atas bangunan, dia tak berani. Ataupun dia nak pergi ke laut, nak menghadap ombak laut itu. Bukan semua orang berani nak menghadap ombak laut itu. Kalau dia nak naik kren itu, bangunan katakan 20 tingkat, nak duduk kren atas tu dengan anginnya,
Bukan semua anak-anak berani buat kerja tu. Kadang-kadang dia mungkin tidak pintar dari segi akademik dia, tetapi dia pintar dari segi teknikal dia, dari segi kekuatan dia. Ada kadang-kadang anak cerdik tapi lemah dari segi fizikal. Tapi ada yang tak berapa cerdik tapi ada kekuatan fizikal. Ada keberanian dan ada kesungguhan dan kekuatan. Jadi sebenarnya pendidikan bukan sahaja mahu anak kita dapat diploma ijazah, tapi pendidikan adalah bagaimana kita boleh memastikan keupayaan anak kita itu dikembangkan. Dan ini sebenarnya agenda besar Pakatan Harapan dalam institusi pendidikan negara. Sebab itu kalau kita lihat negara kita jauh berbeza. Dan kadang-kadang kalau kita tengok, saya ambil satu contoh yang tak ramai orang sekitar, tapi sebenarnya dia memberikan kesan kepada kehidupan kita seharian. Macam orang tak percaya industri filem kan. Kadang-kadang kita rasa filem ni tak ada kena-mengena pun. Sebab ni perangai orang Malaysia, filem hantu kan. Kalau bisnes bergaduh. Tapi tengok Korea saja. Bagaimana mereka membina apa yang dipanggil sebagai industri kreatif sehingga membangunkan ekonomi negara kita. Anak-anak kita tengoklah, kalau umur dia sekolah menengah tu, buka-buka filem semua Korea. Fashion, beli pakaian, semua pakaian Korea. Rambut, fashion Korea. Makan makanan Korea. Tengok bagaimana Korea kembangkan ekonomi dia. Sampai makanan pun boleh pergi satu dunia. Ni Johor ni apa makanan sedap, mesti berani kan? Macam mana nak pergi satu dunia? Filem tak membantu. Filem kita Mak Kilau. Lelah Mak Kilau masuk Barisan Nasional. Macam mana? Kan? Memang diperalatkan. Ini orang sini ada ke pergi tengok filem Mak Kilau kan? Mak Kilau ni lawan penjajah. Kan saya ulas sikit tentang Mak Kilau kan. Tapi saya nak beritahu industri kreatif ini. Tengok Korea. Bila dia buat satu filem, dia bangunkan fashion. Bukan saja orang Korea pakai fashion itu, satu dunia sampai anak-anak muda kita. Dah tentu filem itu dilihat hari-hari. Makan. Kita tak pernah makan odeng. Ada makan odeng? Tak ada. Odeng ni asal Johor. Tak ada. Odeng makanan Jepun, Korea. Tapi kita dah ramai anak-anak kita makan odeng. Burger. Burger bukan makanan kita. Kalau orang Johor ni mengaku dia makan burger, maknanya dia tak sedar diri lah. Kalau dia kata saya memang asal usul memang burger lah makanan saya. Wah, memang tak sedar diri lah dia tu. Lempeng je. Kalau Melaka kuih kodok kan. Orang Melaka kurang kan lempeng ni, kuih kodok. Itu bukan makanan kita. Tapi macam mana dia boleh dikembangkan sehingga dia jadi budaya kita, jadi makanan kita. Jadi itu sebab macam saya sebut tadi, Korea itu dengan fashionnya, dengan makanannya dapat dia ekspor. Dengan industri pelancongan dia, bila tengok filem Korea, cakap pun dah macam cakap Korea. Kadang-kadang budak lelaki kita pun, budak-budak muda ni semua fashion rambut, baju, gaya jalan, kadang-kadang make up pun banyak terkait dengan Korea. Maknanya bila dia buat filem, dia kembangkan ekonomi dia. Kita buat filem apa? Yang laku tanjak. Macam mana nak, berapa orang nak pakai tanjak ni? Sebab kita tak bangunkan budaya kita. Itu sebab macam Datuk Mazlan sebut tentang pertanian tadi. Saya tak nafikan. Tapi saya beritahu, macam mana pun industri pertanian dapat dibangunkan, kalau budaya ini tak diubah, dia takkan boleh membantu orang Thailand. Betul, industri pertanian dia baik, tapi tengok budaya dia. Pagi-pagi lepas subuh dia makan laksa, tengok sayur dia macam mana dengan laksa tu. Kan? Pernah pergi Thailand ke? Tak pernah. Haji Aminul Huda cuba bawa orang Seri Gading pergi Thailand. Tengok. Thailand tu ubah cara hidup dia. Pagi-pagi kalau kita tengok di pasar dia, makanan dia penuh dengan sayur. Sayur je. Ulam-ulam dia penuh. Pagi lagi. Belum tengah hari, belum petang, belum malam. Maknanya makanan dia penuh dengan sayur-sayur. Baru dia boleh bangunkan industri sayuran dia. Apa saja yang kita tanam sekeliling kita sebenarnya boleh dimanfaatkan. Tapi kita tak budaya. Kemudian ni baru kita minum air kelapa muda. Itu pun kita kata kamu perut lah apalah. Kan disalahkan air kelapa tu. Sebenarnya kalau kita lihat itu sebenarnya pertanian ni banyak membantu, tapi mesti disokong oleh budaya kita. Oleh generasi kita. Barulah industri dan ekonomi itu boleh berkembang. Tapi di Malaysia ini itu antara cabaran-cabaran yang kita lalui.
Sebab itu kalau kita tengok dengan isu-isu yang berlaku dalam negara kita ini, sedikit demi sedikit takkan boleh dia selesai. Dia nak tutup sana, sini lompong, nak tutup sini, sana lompong. Jadi dia takkan boleh menyelesaikan isu itu secara khusus kepada rakyat dan masyarakat. Sebab apa? Sebab birokrasi dia besar. Sebab itu pemimpin-pemimpin UMNO, kalau kita tengok lebih puluh tahun UMNO memimpin negara kita ini, walaupun dia selalu menyebut tentang hidup Melayu dan seumpamanya, tetapi kalau kita tengok aset-aset orang Melayu, keupayaan orang Melayu, sebenarnya orang Melayu ada keupayaan yang besar. Tetapi yang kaya hanya sekelompok di kalangan pemimpin-pemimpin UMNO. Sebenarnya masyarakat dalam negara kita, pelbagai kaum, semua orang mahu kekayaan. Dan kalau dia diagihkan dengan cara yang betul, akhirnya dia sampai kepada rakyat itu dengan cara yang betul. Dan inilah sebenarnya antara cabaran terbesar kita dalam Pakatan Harapan ini, untuk kita bawa kembali Malaysia ini, kita letakkan dia di landasan yang betul melalui konsep kerjasama kita ini. Dan kita tahu bahawa kita hadapi pilihan raya Melaka, kita hadapi pilihan raya Johor, dan orang banyak resah mengatakan seolah-olah rakyat ini kembali kepada UMNO dan Barisan Nasional. Itu tidak benar. Datuk Mat Hassan sendiri di malam Presiden UMNO, dia menyebut bahawa kalau 70% dia sebut di Melaka, sebut di Johor, kalau 70% di kalangan pengundi keluar mengundi, maka Barisan Nasional tak akan boleh dapat kemenangan dalam pilihan raya di peringkat negeri itu. Sebab itu kalau kita tengok, memang antara strategi UMNO macam dulu pilihan raya 14, dia buat pilihan raya hari mengundi hari Rabu. Kenapa dia tak buat hari cuti, terutamanya keseluruhan di Malaysia ini? Dan kita tahu pilihan raya negeri Melaka dan juga Johor, rakyat tak boleh keluar mengundi. Jadi ambil kesempatan ini, beri kesedaran kepada rakyat. Dan media hari ini bukan macam media macam siapa sebut tadi, ceramah dulu Datuk Mazlan yang sebut, dia kata ceramah dulu, atau siapa tadi sebut tentang kalau penerangan kita penceramah 3 orang yang dengar 2 orang. Hari ini kalau kita lihat hari ini ada ratusan orang. Live kita boleh didengar, bukan saja hari ini, boleh didengar hari-hari. Sampai bukan kata sebulan, sampai setahun pun boleh didengar oleh masyarakat secara umum daripada apa yang kita hujahkan tentang politik perubahan dalam negara kita. Jadi masyarakat secara umum boleh mendengar, mendapat maklumat. Dan inilah perubahan-perubahan yang penting bagi kita, supaya kita memberikan keyakinan balik kepada rakyat bahawa sebenarnya kerajaan ini mesti berubah. Dan sebenarnya tidak ada mana-mana kaum dalam negara kita ini yang akan terasing, diabaikan, yang dizalimi dalam sistem yang dibentuk dalam Pakatan Harapan ini. Kita buktikan 22 bulan. Dan antara istilah yang selalu digunakan pada Pakatan Harapan ini adalah kerajaan PH ini kerajaan hancing. Seolah-olah kita ni menipu rakyat. Sedangkan rakyat tak pernah diajar bagaimana mengotakan manifesto, mengotakan janji. UMNO setiap kali lepas pilihan raya, dia lupakan semua manifesto dia ni di Johor ni. Melaka itu, ada dia bacakan manifesto dia, berapa dah capai, apa yang dijanjikan kepada rakyat, bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi rakyat, pekerjaan di kalangan rakyat. Ada dia cerita? Tak ada. Kita sahaja yang mengajar rakyat bahawa sebenarnya ini antara perkara yang mahu kita lakukan. Dan bila rakyat memilih kita, maka kita sebut satu persatu. Masa kita dulu jadi kerajaan macam saya tengok yang saya janji pada rakyat adalah rumah kepada orang muda dengan sewaan murah, yang dipanggil sebagai rumah berkat. Saya jadi kerajaan, saya buat, cari mana-mana rumah yang kosong, kita renovate rumah tu, kita sewa kepada orang muda dengan harga RM150 sebulan. Orang muda yang baru berkahwin. Hampir 300 rumah dapat kita sediakan, di mana kita menjangkakan paling kurang dalam tempoh itu kita boleh menyediakan antara 500 sehingga 1,000 rumah berkat, kita panggil. Rumah di mana orang muda yang baru berkahwin, kita sewakan kepada dia, harga dia sewaan RM150 sebulan. Orang muda yang baru berkahwin dipanggil rumah berkat. Kalau orang tua baru kahwin pun berkat juga. Bukan tak berkat, tapi dia tak boleh duduk rumah tu. Itu hal untuk orang muda. Orang tua kita tak sempat fikir. Sebab kerajaan dah jatuh kan, nak macam mana? Jadi ini yang sebenarnya kita buat. Rumah peduli contohnya.
kita tahu bahawa ya kerajaan ada rumah PPRT. Tapi kita tambah baik, kita buat rumah peduli. Rumah tu harga dia 35,000, sekitar 37,000. Campur infrastruktur dia, kerja tanah apa semua 57,000. Sehingga hari ini kerajaan Melaka tak ubah dasar tu. Dia buat juga rumah tu. Sehingga hari ini hampir 300 rumah peduli itu dah diberikan kepada rakyat. Jadi dasar-dasar inilah yang penting. Di samping kalau kita lihat soal-soal yang melibatkan pendidikan. Sebab itu kalau kita lihat antara masalah dalam Malaysia ini macam saya sebut tadi. Cerita apalah. Saya bila merangka manifesto tu, kita boleh lihat masalah-masalah dalam negara kita. Isu pekerja asing. Dekat sini pekerja tak cukup. Anak-anak kita ramai tak ada kerja. Pekerja asing pun tak cukup. Nampak tak? Pening kepala kita. Yang kat sini tak ada kerja. Tapi masa yang sama kita perlukan pekerja asing lebih ramai. Sebab apa? Sebab kita daripada dulu tak kawal pekerja asing. Yang menyebabkan pekerja asing ada lambakan pekerja asing. Jadi semua industri-industri ini dia tak nak berubah. Dia tak nak guna teknologi macam Datuk Mazlan sebut tadi. Dia nak guna sistem drone ke, dia nak guna sistem apa dalam pertanian ke. Kalau kita tengok macam petik kelapa sawit, daripada dulu itulah sabit yang kita pakai. Puluh tahun. Dan kalau kita tengok dalam YouTube, macam-macam mesin orang gunakan. Kan? Macam-macam teknologi orang gunakan. Tapi tak pernah berubah. Kita tak akan boleh berubah. Kita tak nak berubah. Sebab itu akhirnya kita terpaksa bergantung kepada pekerja asing. Kita tak nak guna teknologi, tak nak berubah, tak nak bangunkan generasi kita supaya mereka boleh dibayar dengan harga yang tinggi. Akhirnya kita guna pekerja asing, melambat pekerja asing. Jadi bila COVID, pekerja asing keluar, kita dah tak cukup bekerja. Nak suruh generasi kita bekerja, gaji terlalu rendah. Dan kadang-kadang mereka tak biasa dengan sistem-sistem ini. Jadi ini antara masalah-masalah yang kita hadapi dalam negara kita. Sana tak selesai dan di sini tak boleh dibuat. Dan anak-anak kita macam saya sebut tadi bukan tak cerdik. Tenaga pakar dalam negara kita ada sekitar 4.7 juta orang. Kalau anak-anak tuan-tuan ada dapat ijazah, ada kemahiran, dia duduk dalam kategori itu. Ada 4.7 juta tenaga mahir yang ada dalam negara kita ini. Tetapi kerajaan buat masa ini hanya boleh menyediakan peluang untuk 2 juta orang saja. Sebab itu kita dalam Malaysia ini ada lebihan tenaga mahir 2.7 juta orang. Ini yang berlaku. Pergilah mana-mana rumah, ada yang tak ada kerja. Ada ijazah pun gaji 100.5. Kalau ada ijazah pun kadang-kadang kerja 2,000. Saya mula-mula kerja gaji saya 2,100 tahun 2000. Hari ini kalau kita tengok budak selepas 20 tahun yang ada ijazah pun mula kerja pun gaji tu juga 2,100 selepas 20 tahun. Masa saya mula kerja itu harga rumah kos sederhana saya beli berharga 65,000. Sekarang rumah yang sama berharga 220,000. Boleh bayangkan macam mana susahnya anak-anak kita. Saya gaji 2,000, harga rumah kos sederhana 65,000. Anak saya gaji 2,000 juga, rumah kos sederhana 220,000. Boleh bayangkan macam mana nasib dia. Ini yang berlaku dalam sistem kita. Kenapa jadi begini? Sebab itu mesti ada penyelesaian kepada sistem-sistem kita. Kita mesti berubah. Dan selalu saya sebut di antara masalah kita adalah kerana kita tidak menyusun ekonomi kita dengan betul. Dan paling penting yang harus kita lihat bahawa ketirisan dalam negara kita ini cukup besar. Selalu orang sebut tiris ini berlaku hampir 60 bilion satu tahun. 60 bilion kita tiris. Saya bukan tak tahu, saya ada satu hari itu saya mesyuarat Esko. Saya bawa satu barang yang dibeli oleh kerajaan negeri Melaka melalui unit perolehan. Saya bawa barang itu dalam mesyuarat Esko. Saya kata barang ini saya dah tengok di Shopee, harga dia RM400. Barang itu, iaitu handphone holder untuk ambil gambar dan sebagainya. Harga barang itu barang yang sama, brand yang sama, harga dia RM400 di Shopee. Tapi kerajaan negeri beli dengan harga RM1,600. Sebab itu saya buatkan garis panduan supaya setiap pembelian dia mesti ada harga ceiling. 10, 20 ataupun 30% berdasarkan kemampuan bayaran yang dibuat oleh kerajaan itu. Kalau tidak jadi macam itulah. Barang 400 beli 1,600, itu baru satu barang. Tapi yang paling buruk sekali belanja 6 bilion,
Beli 6 kapal, kapal sampai hari ni tak dapat-dapat. Tuan-tuan bayangkan. Jadi kadang-kadang orang fikir, dia kata, 60 bilion tak logik lah. Tengoklah kapal tu pun dah boleh tahu dah. Itu baru satu kapal. Belum tengok meriam lagi. Itu baru satu kementerian pertahanan. Belum tengok lagi pertanian. Belum tengok lagi pendidikan. Pendidikan, nak buat solar. Pendidikan anak-anak. Sekolah-sekolah di Sabah Sarawak nak bina bekalan elektrik, mengambil kos yang besar. Banyak sekolah-sekolah 60 tahun merdeka pun tak ada bekalan elektrik. Buatlah projek solar. Letak solar atas sini. Kan? Supaya sekolah ada elektrik. Anak-anak boleh belajar. Kan? Ada kipas. Kan? Tidak bayang kalau sekolah kampung. Kipas pun tak ada. Bolehlah ada kipas. Kalau mungkin sebahagiannya, mungkin audio boleh digunakan solar. Solar pun dia songlap. Nak macam mana? Itu belum cerita yang dulu-dulu lagi. Dulu-dulu pun orang dah lupa. Kata Tun Mahathir, Melayu mudah lupa. Kan? Lembu. Macam-macam. Daripada dulu kalau buka satu-satu lah. Sampai ceramah malam ni kan. Sampai besok pagi tak habis lagi. Ini ketirisan kita. Tak boleh negara ini diuruskan dengan cara itu. Sebab itu, setiap sistem itu mesti diletakkan balik pada asas-asas itu. Dan yang paling penting adalah generasi kita ke depan ini. Mesti dirancang balik. Sebab itu pendidikan, bantuan pendidikan dan keperluan pendidikan anak-anak kita antara keutamaan Pakatan Harapan. Supaya kita kembalikan balik keupayaan dia kerana masa depan negara ni bergantung kepada dia. Dan kita tak boleh tiris dalam jumlah yang terlalu banyak. Ya, kita tak nafikan. Mungkin ada di sana ada kekurangan, kelemahan boleh menyebabkan ketirisan. Kecuaian boleh melibatkan ketirisan. Tidak kompeten, tak tahu apa dia buat, dia tak faham dengan kerja dia, kan? Kadang-kadang dia jadi menteri agama. Masa kita jadi menteri agama, dia kata kita jual aset kepada Cina. Tapi bila dia menjadi menteri agama, dia kata tengok kita simpanan kita dah banyak. Memanglah simpanan banyak sebab orang tak boleh pergi haji. Kadang-kadang menteri tu bila dia tak kompeten, sepatutnya menteri agama sekarang dia sepatutnya membersihkan fitnah dia kepada Dr. Mujahid. Fitnah parti dia kepada Dr. Mujahid. Bahawa apa yang dia fitnahkan berhubung bahawa tabung haji menjual aset kepada orang bukan Islam itu adalah fitnah. Sepatutnya dia sebagai menteri agama tunjuklah contoh. Ini tak ada sepatah daripada dia pun. Yang dia tahu apa yang dilakukan oleh Dr. Mujahid itu. Jadi ini sentimen-sentimen yang selalu dia lakukan. Sebab itu memanglah PAS, UMNO akan serang, yang paling utama dia serang adalah siapa? DAP. Dia akan serang DAP. Kenapa dia serang DAP? Bukan kerana Cina, bukan kerana komunis, bukan kerana LGBT. Dia serang DAP kerana dalam Pakatan Harapan ini, DAP antara tiang penting kekuatan Pakatan Harapan. Dia kursi antara yang terbanyak. Itu sebab dia serang. Macam dululah PAS. PAS, bila pilihan raya dulu, kita pun PAS. Mazlan utamanya, Datuk Mazlan ni. Dulu dia paling serang MCA. Betul tak serang MCA? Tapi dia pilihan raya, dia tak lawan MCA. Kenapa dia serang MCA? Sebab kata Tok Guni Aziz, nak jatuhkan UMNO, kena patahkan tongkat UMNO tu. MCA, MIC. Patah dua tongkat tu, jatuhlah UMNO. Itu sebab PAS, dia akan serang DAP. Akan serang keadilan. Kerana ini antara teras-teras penting dalam Pakatan Harapan. Amanah ni jadi bumbung penghubung kepada Pakatan Harapan ini. Sebab itu dia akan serang DAP. Tapi pilihan raya, PAS tak lawan DAP. Mana kursi yang PAS lawan DAP? Ada ke sini PAS lawan DAP? Tak ada. Dia tak lawan DAP. Yang dia lawan siapa? Dia lawan rakan muafakat dia. Rakan perpaduan ummah dia. Saudara sehidup semati dia. Itu UMNO. Itu yang dia lawan. Jadi politik ini tak akan memajukan kita. Politik ini tak akan menyelesaikan masalah kita. Politik ini hanya sentimen yang dibina untuk apa? Untuk masing-masing berpecah dan masing-masing boleh mendapat sokongan daripada perpecahan yang dibuat kepada rakyat. Pakatan tidak mengambil langkah itu. Pakatan bagi kita adalah politik nilai. Kalau kamu Melayu, kamu jujur, kamu diterima. Kalau kamu orang Cina, kamu jujur dalam berniaga, kita boleh menerima. Orang India pun begitu. Jujur dalam kehidupan, kita boleh terima. Tapi tak kira kamu Melayu, Cina, India, siapa pun, kalau kamu khianat, rasuah, salah guna kuasa, zalim,
takkan boleh diterima. Jadi kalau prinsip-prinsip ini boleh kita terima, saya yakin bahawa amanah yang bawa dasar Islam ini, dasar ini boleh menyelamatkan kita, dunia maupun akhirat kita. Jadi sebab itu kalau kita lihat ini adalah antara aspek-aspek penting. Dan saya yakin bahawa kita yang hadir pada hari ini, kita akan berdepan dengan pilihan raya. Yang paling penting adalah kita perkukuhkan muafakat kita dalam Pakatan Harapan dan kita bekerja bersungguh-sungguh. Jumpalah sebanyak mungkin pengundi. Berilah mesej kepada mereka, siapalah mereka. Rakyat Malaysia sebenarnya insya-Allah, saya yakin terutamanya golongan-golongan muda. Siapa mereka, yakinkan mereka, jangan kita putus asa. Manusia ni nak berubah bukan senang. Kalau kita tengok perjuangan para nabi, para rasul lebih sukar daripada itu. Nak merubah minda manusia ini bukan mudah. Tapi bila masyarakat Malaysia sudah berubah, insya-Allah Malaysia akan dapat kita selamatkan. Negara dan keadilan sistem kita ini dapat kita pertahankan. Sebab itu pelbagai kaum ini adalah sesuatu yang cukup penting bagi kita. Jumpa setiap pengundi kita, ini perkara paling penting. Kalau ada orang tanya mana program lebih utama dan sebagainya, paling utama sekali program kita adalah mesti jumpa dengan pengundi sebanyak mungkin. Yakinkan mereka. Tak cukup sekali, 2 kali. Jumpa dengan mereka, bagikan mereka sedikit maklumat kepada kita. Sampaikan mesej kita. Dan kalau kita ada calon-calon, kita bawa calon itu bertemu dengan pengundi-pengundi kita seramai mungkin. Dan pasti mereka itu disapa. Dan saya yakin bahawa rakyat di Malaysia ini insya-Allah bila sampai masanya, Malaysia akan membuat perubahan ini. Dan saya selalu menyeru orang Melayu, masyarakat Islam, rakyat dalam negara kita, pelbagai kaum. Kita sudah ada pemimpin-pemimpin. Datuk Tun Dr. Mahathir 2 kali jadi Perdana Menteri. Tan Sri Muhyiddin pun 18 bulan jadi Perdana Menteri. Ismail Sabri pun pernah jadi Perdana Menteri. Najib Tun Razak pernah jadi Perdana Menteri. Tapi saya yakin bahawa orang Melayu sebenarnya sepatutnya memberikan peluang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memimpin negara ini. Beri dia peluang untuk dia buktikan. Bukan senang seorang pemimpin yang sudah lebih daripada 10 tahun mengengkok dalam penjara. Kerana apa? Kerana pertembungan politik dia daripada UMNO sendiri. Tetapi beri dia peluang. Orang Melayu sepatutnya, masyarakat Malaysia beri dia peluang untuk dia buktikan kepimpinan dia untuk memastikan bahawa rakyat ini sebenarnya mesti diangkat. Bukan pemimpin saja yang cerdik, kata Datuk Seri Anwar. Sebenarnya pemimpin-pemimpin ini harus belajar daripada kehidupan rakyat itu sendiri. Inilah yang paling penting bagi kita. Dan kita gunakan masa dan ruang yang kita ada ini peluang kita. Kadang-kadang pilihan raya kita rasa musim hujan, susah dan sebagainya. Tapi ini peluang yang kita ada dalam tempoh setiap 5 tahun untuk kita bawa perubahan dalam negeri dan juga dalam negara. Saya ucap terima kasih kepada semua kepimpinan yang hadir pada malam ini. Gunakan ruang yang kita ada dan terus bekerja. Dan insya-Allah kita yakin bahawa menjelang pilihan raya akan datang, rakyat bersama-sama dengan Pakatan Harapan untuk membawa Malaysia yang lebih sejahtera, untuk memastikan bahawa negara kita kembali kepada landasan yang sebetulnya, di mana pemimpin-pemimpin yang amanah di kalangan kita diangkat untuk memimpin negara ini. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.